sekali lagi dia punya ulangan. Selepas kita dah download data-data kita ni tadi, tuan-tuan dan puan akan dapati data itu dalam bentuk Excel seperti yang saya tunjuk ini. Kemudian saya akan highlight everything. Kemudian saya akan tampalkan ke dalam saya punya SPSS dan kemudian saya dah sharekan ke dalam data folder. Kejap lagi kita akan buat analisis ya. Baik, setelah selesai kita masukkan ke dalam data SPSS. So kita pergi kepada pembelajaran kita yang kita bincangkan tadi yang dinamakan sebagai MCT, MD dan juga normality test ya. Boleh ke? Boleh kita mulakan? Boleh ya. Okey, yang pertamanya tuan-tuan dan puan sekalian, anda boleh lihat sekarang ini saya akan fokus kepada descriptive statistik. Descriptive statistik. Saya rasa ini penting untuk tuan-tuan dan puan mahirkan diri masing-masing. Kerana descriptive statistik ni adalah antara komponen utama yang tuan-tuan dan puan akan gunakan di dalam anda punya penulisan tesis lah, sama ada ADNW ataupun rehab ya. So pertama kita pergi kepada MCT dulu, kemudian kita pergi kepada MD, kemudian kita akan pergi kepada apa yang dipanggil sebagai apa nama ni? Allahumma shalli ala Muhammad. Normality ya. Normality. Okey, MCT, MD, normality. Cara dia adalah seperti berikut. Anda pergi kepada SPSS kamu, dah pergi? Okay, ini SPSS saya. Dekat dalam analyze ni kita ada fungsi yang dipanggil sebagai descriptive statistics ya, descriptive statistics. Saya perlu tambah juga lagi satu, MCT, MD, normality, lagi satu dipanggil sebagai frag and percentage. Frag and percentage ya. Frag ni adalah frekuensi lah, percentage adalah peratusan. Frag dan percentage ni sebenarnya khusus digunakan untuk data categorical. Saya bercita-cita by petang ni kajian ni selesai Maksudnya ni kita sedang buat kajian sebenarnya. Hari ni saya datang daripada jauh, kita datang buat kajian, lepas tu petang ni kajian siap hebat tak hebat Awak lah yang hebat, saya biasa je ya. Okey, so saya akan tambah baik dalam folder yang berkenaan ini. Saya letakkan satu dokumen ya supaya anda dapat pelajari macam mana nak menulis proposal, macam mana nak buat dokumentasi dan sebagainya. Boleh saya terus bagi ni. Kalau saya tulis nanti anda tak nampak sebab ayat-ayat tulisan saya tak berapa cantik ya. Kajian, stres dan demografi ya. Baik, saya ada satu tajuk Tajuk saya berbunyi begini. Kajian berkaitan antara maklumat demografi dan stres di kalangan pelatih ILKKM dalam kurungan Kuala Pilah ILKKM. Kajian berkaitan antara maklumat demografi dan stres di kalangan Kuala Pilah akibat pembelajaran melampau contohlah. Yang ini saya kena highlightkan sebab ini ayat adalah perli dia bukan ayat betul. Ini ayat main-main Okey. Tak apa, kita tengok yang betul Yang betul dia adalah maklumat demografi. Dan maklumat demografi ini saya highlightkan sebagai color biru. Ini menunjukkan adalah maklumat IV kita. Okey, stres adalah anda punya maklumat di DV ya. Bagus, saya suka jawapan tu. Kemudian kita ada yang dipanggil sebagai pelatih ILKKM Yang ini dipanggil sebagai SG, study group ya. Kajian berkaitan ini saya ubahlah, saya jadikan dia sebagai kajian rentas. Kajian rentas ini adalah SD, study design ya. Setakat ni jelas. Warna purple tidak nampak. Oh, yang ini. Warna ni tak nampak ya. Okey, saya bagi nampak. Bagi putih sikitlah. Macam tu nampak tak? Saya nampak tak? Awak nampak saya Tak apa-apa nampak lah kan sebab saya rendah je kan. Bawah je kan. Rendang. Okey. Kemudian kita ada ILKKM ni SG. SG ini tuan-tuan dan puan akan nampak dia adalah seperti berikut. Baik. Ini adalah kita punya apa yang dipanggil sebagai tajuk kajian. Apa dia? Ya, bagus ya. Tajuk kajian. Ya. Macam marah je Macam. Mungkin tak marah kan. Tajuk kajian. Baik. Itu cara nak buat tajuk kajian ya. Anda mesti ada SD. Bukannya statutory declaration Saya dah cukup SD. Cukup SD. Itu cerita lain lah. Yang ini adalah study design. Bagus. Study design. Kemudian kita ada yang kedua dipanggil sebagai IV, iaitu factor. Kemudian kita ada DV, iaitu outcome ataupun health effects. Kemudian kita ada SG, iaitu kita punya study group. Dan lagi satu sebenarnya adalah LC, iaitu location. Macam itulah. LKKM Kuala Pilah ni sebenarnya location.
Okey, so saya harap tuan-tuan pun dapat pelajari satu ilmu barulah dalam penyelidikan, di mana inilah kaedah jika tuan-tuan dan puan-puan ingin lakukan bagi membuat tajuk kajian. Mesti jelas semua benda ni. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan juga kena ingat bahawa kita ada research question, betul tak? Research question. So research question kita biasanya lah untuk bidang kamu yang belajar dalam lebih kurang setahun dan less than that, tak banyak lah. You mungkin akan ada 2 research question. What is the status of stress? Lepas tu, what is the factor? Factor influence stress. Example lah. This is only an example. Anda boleh fikirkan research question yang lain. Kemudian kita akan ada research objective. Research objective, ya. Dan research objective kita terbagi kepada objektif, apa dia? Umum, Objektif umum dan juga objektif spesifik. Okay. Secara umumnya, objektif umum berbunyi begini. Dia bunyi macam mana? Dia bunyi betul lah. Bunyi dia, apa dia? Apa nama? Macam mana kajian dia? To study, contoh, to study the correlation. To study the association between demographic and stress levels. Stress levels among responden. Saya tulis responden je. Sebenarnya kena tulis ayat yang full lah. Kalau kata LKKM student lah. Dan kita objektif spesifik ni pula, biasanya jumhur ulama cadang kena ada 3 ya. Tapi kalau tuan-tuan puan nak buat 2 pun tak ada masalah. Contoh yang pertama adalah study demographic of respondent. Ini asas lah. Kemudian yang kedua adalah to determine differences. To determine differences of stress level according to different demographic factor. Faham tak? Maksudnya contoh nanti kita nak tengok antara lelaki dengan perempuan, siapa paling stres? Kita tahulah yang paling stres biasanya adalah lelaki ya. Sebab lelaki banyak menguruskan dosa-dosa perempuan ni. Contohlah dari segi perspektif Islamik Contoh ni saya bagi contoh je to determine relationship between stress and demographic factor. Okey, anda dah belajar kan dalam research metodologi. Ini contoh. Kita belajar, hari ni kita amal terus. Al-ilmu bila amalin kasajalin bila tamarin. Ilmu tanpa buah, ilmu tanpa amal adalah ibarat pohon tanpa buah. Kereta tanpa tayar. Kereta kalau ada, tak ada tayar, boleh jadi kereta. Dia tak jadi kereta, dia jadi kereta api. Kereta api pun kena ada tayar. Okey, selesai? Okey, bila dah selesai, maka tuan-tuan dan puan kena jelas. Ada setengah kajian, kita akan menguji hipotesis, bukan hypothesis. Hypothesis itu adalah badan air, sedangkan hipotesis ini adalah assumptions. You might have a certain assumptions, right? So, kalau kita lihat pada contoh yang saya bagi ini, yang ini kita tahu ujian yang sepatutnya anda lakukan adalah descriptive statistics. Using descriptive statistics only, then you can establish all the facts. How many respondents involved, what is the status of the stress, between male and female, what is the level, how they perceive about stress and so on, in a descriptive manner. And then we have another one, we call it as the more hypothetical manner, where we try to establish the fact whether there is a difference or there is a no difference between those assumptions. Contoh yang paling mudah lah, hipotesis yang saya akan buat adalah there is a significant difference of stress level between different demographic factors. Ini contoh sahaja ya. Kalau anda buat occupational factor, buatlah occupational factor. Kalau anda buat pasal organizational stress disebabkan oleh faktor pekerjaan, buatlah faktor pekerjaan tu ya. Okey, kemudian yang lagi satu kita ada relationship yang nombor 2, iaitu kita ada hypothesis yang nombor 2, there is a significant relationship between stress and demographic factor. So kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan cara saya susun ianya akan saya susun bersama-sama dengan objektif spesifik. Nampak tak? Sekejap saya cuba cantikkan dokumen ini supaya anda boleh nampak. So maknanya saya ada specific objective, and based on that specific objective also saya ada hypothesis assumption, because this another 2 and 3 are going to be fall under the bukan influence, inferential statistics. Okay, this is the idea lah. So kita akan plan sekejap lagi macam mana kita nak jawab these 2 ideas, whether there is a different or not. In a superficial manner, dalam keadaan yang sangat umum, saya boleh katakan begini ini bukan ayat yang dalam research lah, tapi ini penerangan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Bila tak ada beza, maka faktornya adalah sama. Faham tak maksud saya? Contoh, bila stres lelaki dengan perempuan, kita tengok lepas ni, there is no significant difference. Maksudnya apa? Stres lelaki dengan stres perempuan adalah sama. Dengan kata lain, adakah dia faktor?
Pandai. Saya suka jawapan tu. Maksudnya, dia bukan faktor. So, yang menyebabkan dia stres bukan sebab dia punya jantina. Dia sebab benda lain. So, kita tengok pula sebab yang kedua. Sebab yang kedua contohnya adalah age. Adakah yang lebih berumur stres dengan yang kurang berumur tu stres? Kalau kata ada beza, maknanya apa? Disebabkan umur, kemungkinan mereka merupakan faktor yang menyebabkan dia lebih stres ataupun dia kurang stres. Oleh itu, kalau dah berumur, jangan belajar lah kan, supaya tak stres. Salah, tak ada kena-mengena dengan belajar dan juga benda ni. Sebab ini bukan kajian kita. Baik, kalau tuan-tuan dan puan-puan sudah jelas, marilah kita pergi kepada jalan yang benar untuk menganalisis data ini. Okey, dah dapat idea dia? Betul? Apa kita punya study group? Study group. Dah terus senyap. Dia jadi perpustakaan sekejap. Perpustakaan apa? Kat sini nama perpustakaan apa nama? Perpustakaan Istana Zanariah, bukan? Kajian kita punya study group adalah di kalangan ILKKM. Okay? Kemudian kita punya faktor adalah mengenai demografi faktor. Kemudian outcome kita adalah mengenai stress or not stress. Itu adalah dia punya outcome yang kita nak kaji. Baik, kita akan mulakan sekarang untuk melihat sama ada data kita bertaburan normal ataupun tidak dan juga descriptive statistics. Kita mulakan dengan yang mudah, namanya descriptive statistics. Where I'm going to report the data. Kat sini saya akan report the data. Saya akan terus cerita juga pasal reporting lah. Reporting ni maknanya cara nak melaporkan data. Boleh ya? Jadi kita terus kill few birds in one stone. Maknanya saya terus ajar dan bersama kita terus apply, kita terus practice dan kita terus keluarkan output. Kat sini basically kita akan letakkan data kita dan juga dia punya value lah, value-value yang berkaitan. Baik, mari kita buat sama-sama. Pertama, tuan-tuan dan puan-puan, untuk nasihat saya, gunakan analisis statistik yang mudah seperti frekuensi untuk menganalisis data-data, frekuensi dan juga percentage bagi data categorical. Anda boleh klik sekarang. Analyze frequencies. Analyze frequencies ini membolehkan tuan-tuan dan puan-puan mengenal pasti manakah data yang boleh dibuat secara mengira frekuensinya. Secara umum, kita gunakan kaedah ini untuk data-data categorical. Saya ulang, ini adalah untuk data-data categorical. Ya. Macam mana nak pergi? Analyze, lepas tu descriptive, lepas tu frekuensi. Okay? Follow tak follow ni? Tak follow. Okay. Saya akan tunggu anda follow lah.